Ya. Okay, dah. Welcome all. Aduh, nak dekat sejam habis 45 minutes. No comments yet. Okay, kita straight to the point. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, minta maaf ya siapa-siapa yang dah keluar masuk tu sebab ada masalah teknikal tu Okay. Chai mushroom. Okay. So, sekejap nak check ada tak? Rasa ada dah kot. Okay, dia lambat sikit kot tak keluar lagi. Lambat sikit. Okay, so malam ni kita dah terlewat 50 minit. Sepatutnya kita nak buat plan untuk buat dekat Facebook group Ibu dan Anak Sihat, tapi last minute decision kita tukar kepada personal Facebook. Nanti kita akan share dalam group jugalah. Okay, so introduction. Okay, Anake nak memperkenalkan diri sendiri. Hai, saya Enake. Nama sebenar Nur Haryana. Okay, don't ask me. Baru tahu sebenarnya. Baru tahu. Kenapa jadi Enake kan? I am the product consultant for Mama Yaya Zone dan merangkap consultant untuk apa orang kata berkaitan kesihatan ibu, okay, di Mama Yaya Zone. Dan at the same time Ena juga lebih kepada memberi perkongsian pada manfaat natural remedy pada orang ramai. Okay, dan untuk topik yang berkaitan tentang berpantang, okay, penyusuan, lebih kepada perkongsian dan pengalaman Ena sepanjang orang kata apa, bersalin berpantang lebih kurang 7 kali. Okay, dan ilmu yang diambil juga dari lactation counselors, dari doctors, okay, from few journals that I have read, dan itu yang menarik minat untuk nak mendalami tentang perbidanan ni sebenarnya, especially bila orang banyak kaitkan berpantang ni dengan cara tradisional dan macam mana pula kita nak relate dengan zaman sekarang. Okay, so sebenarnya topik ni agak orang kata apa, agak panas sebenarnya ni. Bila berkaitan kan tentang berpantang, traditional, modern, apa benda semua, but InsyaAllah, so malam ni kita nak berkongsi lah pandangan dan apa kaitannya tentang kesihatan ibu secara menyeluruh. Okay. So itulah basically is a clash of approach between traditional dengan modern. Macam saya dengan Dr. Afidah, saya Dr. Nujaimah bersama dengan Dr. Afidah Khalid. Kita orang daripada Klinik Nur Hijrah. So we are from a modern approach of pantang-pantang ni lah. So that's why kita try to talk about pantang ni, adakah ia berbeza antara traditional approach ataupun dengan modern approach, and adakah ada backup scientific behind amalan-amalan berpantang yang mak ayah kita biasa amalkan dulu. Okay, rasanya dah pernah explain by other doctors before this. Betul. Kan, so kita just nak elaboratekan further sahajalah. Santai je santai je. Siapa yang nampak discussion kami, nak komen boleh komen. InsyaAllah kami akan
Sama-sama tolong jawab. Cuba explain Cuba lah kan. on Ena's punya point of view dengan our point of view. Okay. Tapi sebenarnya to be exact, okay. First of all, Ena nak bawa penonton dan orang kata apa, siapa yang menonton live kita ni, okay, untuk nak tahu tentang maksud berpantang tu. Sebab ramai yang salah faham bila kita kata berpantang ni. Bila kita sebut pantang ni, dia dah macam dah bayangkan dahi berpilis, badan berlumur dengan all this pore, param, bengkong, nampak selekeh, apa semua tu. So itu tanggapan kebanyakan orang bila kita sebut berpantang tu, oh kena berkurung dalam bilik, tak boleh pergi mana-mana. Sebut berpantang je, banyak restriction dia, sampaikan ada satu tahap istilah berpantang ni jadi satu orang kata apa, traumatic event untuk dia. Dia rasa macam alamak berpantang, habislah ni banyak tak boleh buat, itu tak boleh buat, ini tak boleh buat, dan dia jadi stres disebabkan berpantang. Sedangkan konsep berpantang ni mudah saja, iaitu rehat. Okay, itu yang Ena istilahkan pantang ni, itu rehat. Rehat macam mana? Rehat yang secukupnya untuk ibu itu pulih sepenuhnya, supaya dia dapat kembali sihat. Selepas orang kata dalam waktu tempoh dia nifas. Okey, itu yang sebenarnya maksud berpantang tu. Kalau ikutkan zaman dulu pun macam tu juga. Cuma ritual ataupun prosedur-prosedur yang dibuat pada dulu ni nampak renyah disebabkan keadaan waktu tu. Bilik air dekat luar, itu kalau ada bilik air. Nampak tak? Dengan tak adanya orang kata apa, peralatan yang sesuai, kebanyakannya bersalin di rumah, nak pergi hospital jauh. Lepas tu keadaan cuaca waktu tu dengan orang kata apa, the environment itself. You nak pergi toilet pun kadang-kadang you kena masuk dalam luka apa benda semua. Yang mana tak ada toilet. Lepas tu air, nak masak air dulu itu nak kena buat orang kata apa, cari kayu api apa benda semua. So, dia ada banyak proses dan ibu tak boleh dibiarkan dalam keadaan kesejukan. I see. So benda tu turun temurun daripada lama dulu, amalan orang dulu. Ya, sebab jadi, kita rasa kenapa dulu macam ni lah, orang kata kenapa dulu banyak kena, macam kita dengarkan, oh waktu pantang kena catu air. Pernah tak ibu kata macam tu? Macam, oh saya tak boleh minum air banyak sebab mak saya tak bagi minum air banyak. Okay. Dan bila kita amalkan yang itu, dia akan jadi sembelit, kita akan dehydrated, susu badan berkurangan, kita letih, lesu, kita jadi stres. Okay, tapi sebenarnya maksud kata tak boleh minum air tu, kena catu air tu, kalau betul-betul faham, sebenarnya tak boleh minum air secara orang kata apa, banyak sekali minum. Dia kena kerap-kerap. Minum secara kerap. Okey, tapi satu hari tu kalau boleh habiskan 2 ke 3 liter. Kalau orang dulu dia nak dapatkan air tu susah, nak kena masak air, nak punca sumber nak dapatkan air tu. Jadi pakai air tapis je kan? Jadi banyak benda nak kena buat secara manual. Jadi dia orang kata nak reserve air tu supaya ibu tu mampu bertahan. Okay, dan saya juga ada terbaca, okay, sebab bila amalan Tok Nenek dulu, okay, diturunkan kepada anak cucu, mereka tak terangkan secara saintifik. Itu satu, dan mereka tak terangkan dia punya kaitan tu kenapa. Kalau dulu macam okay tak boleh buat ni, kenapa? Buat je lah, ikut je lah. So anak macam okay. Cuma bila zaman sekarang ni dengan Google je, dengan buku, dengan itu, dengan ini, so banyak sumber-sumber yang kita boleh dapatkan, boleh duduk dengan orang-orang medical pun semua, jadi macam baru kita faham, oh relation dia, ada certain procedure yang dulu kita boleh relatekan dengan keadaan sekarang. Okay, contohnya okay, contohnya berkaitan tentang macam tadi, tak boleh minum air banyak.
ataupun orang kata kena catur air. Okey, minum air pada sukatan yang tertentu. Okey, kalau ikutkan dulu ramai orang kata ibu-ibu ni bersalin kat rumah. Okey, jadi bila dia bersalin kat rumah, peralatan medical apa semua memang confirm tak ada. Waktu nak meneran tu kadang-kadang ambil masa yang lama. Okay, so akan berlaku koyakan, mungkin berlaku kecederaan, especially pada bahagian 3 organ yang orang kata yang pelvic ni menampung, which is like organ saluran kencing kita, faraj dengan bahagian orang kata dubur, is it? Buang air besar. Buang air besar tu, tiga-tiga tu organ yang memang akan berkait bila kita meneran. Jadi itu yang terjadi kalau correct me if I'm wrong, fistula. Fistula dia macam laluan. Laluan kan? So laluan. Bila laluan tu cedera waktu orang kata ibu tu meneran, kadang-kadang dia akan berkait saluran kencing dengan saluran vagina tu kan? Fistula, kalau dia ada fistula lah. So dua-dua tu. Jadi kenapa orang kata tak boleh minum air banyak kalau ikut orang dulu, okay? Sebab bila puli kencing tu dah penuh, dia akan masuk ke saluran faraj. So itu yang dia kata faraj tu macam dia becak, dia berair, dia so I was like macam okay, so mungkinlah itu ada kaitan bila orang dulu kata jangan minum air banyak nanti faraj becak, faraj tak cantik, tak elok. Sebab fistula is more on apa, medical condition yang berpenyakit lah, maksudnya dia ada laluan daripada pundi kencing kepada salur faraj. Tapi kalau ikutkan normal anatomy, dia tak sepatutnya ada fistula, sebab fistula tu biasanya terbina kalau misal kata dia ada luka. Bila ada luka, lepas ada infection, ada kecederaan. So dia akan ada laluan tu lah. Maksudnya kalau maksudnya sekarang ni kalau ada kecederaan bila zaman dulu tak macam sekarang kan, bila macam lambat sikit dia kencing, dia akan jahit. So dulu dia bila dia beranak, dia teran lama-lama kan, dia tak ada masa. So benda tu akan luka ataupun ada koyakan tu kan menyebabkan kita panggil fistula ni lah. Yes, itu yang kita relate pada zaman dulu ni. Sekarang ni tak ada dah. Sekarang ni tak ada dah. Benda ni akan baik tapi ambil masa lah. Sementara nak ambil masa tu, so kena minum air sikit, takut nanti becak. So itu yang cakap okay, tapi zaman sekarang ni dengan peralatan yang ada apa semua, memang jaranglah dengar orang kata ibu terjadi fistula ni. So kita kena macam create awareness to these people yang memang tok nenek atau mak ayah, emak dia turun temurun, bahawa keadaan sekarang ni adalah berbeza dengan perubatan moden dan semua. Approach tu mungkin tak terpakai sangat lah. Betul. Memang sebenarnya ada certain approach yang memang kita kena macam okay, kita kena fikir dulu the logic behind it dengan relatekan dengan keadaan sekarang kita ni, di mana kita dah memang banyak peralatan yang orang kata insya-Allah mencukupi untuk nak selamatkan ibu waktu dia dalam labour room, waktu jika ada complication apa semua kan, dan waktu berpantang pun kesihatan ibu tu sebenarnya ada kaitan juga dengan kesihatan ibu waktu dia mengandung. Okay. Sebab itulah bila orang kata apa, dalam pantang nak kena jaga betul. For me, you jaga betul-betul seawal you pregnant lagi sebenarnya. Sebab kebanyakan ibu minta maaf sangat, tapi waktu dia mengandung dia akan makan ikut suka hati tekak dia. Alasan dia sebab dia bawa baby. Dua orang. Ya. Saya duk perhati je sebab saya kalau buat makanan tu saya macam okay, sebab apa yang you makan dia tak akan muncul sekarang ni. Dia akan muncul kemudian dia punya orang kata apa, efek dia tu. Terlebih sodium, efek dia kemudian hari macam ni. Jadi bila ada ibu yang sebelum tak pernah ada darah tinggi, kencing manis, tiba time pregnant, dia kata oh saya ada GDM, saya ada preeclampsia apa semua. Saya macam okay, kalau saja-saja dia tak akan dapat. So bila tengok balik, ini cara lifestyle dia macam ni, pemakanan dia macam ni, dengan kurang senamannya. Jadi benda tu memang akan efek. Jadi bila masuk dia berpantang dengan condition badannya yang tak berapa sihat, itu yang terjadi all this pressure, all this
depression, dalam keadaan badan dia tak boleh pulih sepenuhnya. This is why. So bagi Anna, dia sebenarnya bukannya disebabkan you salah pantang ke apa, sebab penjagaan daripada awal. So kalau dia nak suddenly tiba-tiba lepas bersalin tiba-tiba nak jaga everything start from zero, so badan tu dia macam terkejut lah kan. Ya, macam kita tak pernah exercise. Okay, tiba-tiba kawan ajak jom lari 10 kilometer. Kan. Nak So, kekal sihat kan kononnya. So kalau nak buat tu sepatutnya kena buat gradually kan. Betul. Jadi untuk ibu yang tahu dia pregnant, seawal dia tahu dia pregnant tu dia dah start untuk jaga diet dia. Okay, bukan semata-mata macam okay I pregnant, dia tak kisah, dia makan ni, dia suka hati dia ni, dia rasa okay waktu time pantang ni baru dia nak jaga. Tapi waktu time pregnant tu yang timbulnya all these complication. Tiba-tiba ada GDM, tiba-tiba adalah macam-macam complication dia. Okay, jadi bila masuk saja bab berpantang, kalau ikutkan berpantang ni, orang akan tanya, you pantang secara tradisional ke cara moden? Okay, I akan tanya dia balik, apa you tahu tentang berpantang? Kalau orang yang datang ke Mama Yaya Zone, okay, dia kata, Kak, saya nak cari barang pantang. Tapi saya ni orangnya, saya tak suka yang jenis tradisional sangat. Saya nak pantang cara yang mudah, yang moden. So, I akan tanya dia, apa you maksud you dengan pantang? Dan kebanyakan dia memang tak erti nak jawab. Okay, bagi dia, pantang moden is that I tak pakai tilis, I tak pakai bengkung, I tak bertungku. Okay, I just pakai lotion yang baunya wangi, I boleh tidur dalam aircon, dan I want to make sure that susu badan I banyak. Macam tu. Itu pemahaman dia orang tentang pantang moden. Dia. So I cakap sebenarnya kan tadi istilah pun pantang moden dan pantang tradisional. So ini memang pengalaman bila berdepan dengan customer, pengalaman bila berpantang sendiri, dia tak ada istilah moden ke tradisional sebenarnya. Cara berpantang mengikut fahaman masing-masing. Sebab kita ada bangsa yang berlainan bangsa. Kalau you pergi ke negara luar sekalipun, dia ada cara untuk dia orang berpantang. Sama lah macam orang Cina, orang India kan. Yes, you pergi ke Afrika, ada cara pantang dia orang. Tapi kita tak boleh nak kata pantang dia orang salah. Sebab kita punya genetik berbeza. Kadang-kadang the way kita cope with macam mana cara kita berdepan dengan stres. Maksudnya kita beranak tu adalah stressful situation. Betul. Genetically orang Cina punya genetik lain sikit, orang Melayu punya genetik lain sikit. So dia orang punya approach tu based on daripada pengalaman tok nenek dia orang on how body dia orang react to the pregnancy itself. Jadi I would not say that adanya istilah pantang moden, pantang tradisional. Kalau kita sendiri tak faham konsep pantang tu in general. Okay, the basic of pantang is that you rehat diri you, dan bila I kata you rehat, it should be mentally and physically rehat. Dan ini yang kebanyakan ibu tak mampu untuk buat. Okay, mentally dia tak sihat, physically dia drain out. Okay, and in the end dia akan salahkan, sebab I pantang tak betul. Sebab I langgar pantang. Tapi sebenarnya dia memang tak mentally prepared. Okay, dengan apa yang dia akan lalui. Orang kata motherhood ni, dia tak mentally prepared. Okay, jadi bila konsep pantang ni, bila I cakap rehat, apa yang you rasa yang boleh membuatkan you tenang? Okay, jadi kalau ikutkan orang kata orang dulu punya aturan dia, okay, selalunya dia akan sertakan sekali dengan bertungku, berbengkung. Dua tu lah yang biasanya kalau orang dulu tak tinggal. Bengkung tu nak tanya juga untuk tujuan apa? Okay, bengkung secara ni tradisionalnya. Bengkung ni dia lebih kepada penjagaan ataupun kita nak ampu bahagian pelvic.
Sebab orang Okay. dulu-dulu dia sebenarnya dia tak berehat semata-mata atas katil tu selama 44 hari, tak. Orang dulu-dulu dia kena keluar untuk bekerja, dia kena keluar untuk membanting tulang, pergi ke sawah benda semua. So dalam keadaan dia berpantang, dia terpaksa pakai bengkung untuk ikat bagi kemas bahagian perut supaya dia semudah untuk nak bergerak, berjalan ke sana ke sini, bawa baby untuk buat kerja apa semua. So itu asal usulnya bila kita kata orang dulu berbengkung. Berbengkung dia ada sebab. Sebab apa? Sebab dia kena buat kerja. Tapi dia tak boleh nak biarkan loose perut tu macam tu dalam keadaan peranakan dia belum mengecut sepenuhnya, masih orang kata lemah lagi, pelvic floor dia lemah lagi. Jadi mana Datuk Nenek kita ajar okey Kegel macam ni, tak ada. Cuma dia, yang kita duk sebut, duk ingat, oh nenek kata tak boleh ni sangat nanti peranakan jatuh, tak boleh angkat berat ni peranakan jatuh. Jadi kita duk fikir peranakan jatuh tu macam mana? Apa yang menyebabkan peranakan jatuh? Okey. So lebih kepada macam support system, bukan apa Support system. Sebab scientifically speaking, kalau ikutkan secara data-data daripada statistical study diorang, bengkung ni macam diorang kata macam mula-mula diorang buat study tu sebab they argue whether memakai bengkung ni boleh improve dia punya quality of life dengan reduce, kurangkan sakit, especially dekat pelvic punya area. Okay. So when they do the study tu macam tak konklusif sebab dia kata in terms of quality of life, pakai bengkung ke tak pakai bengkung ke sama sahaja. Tapi kalau before delivery, dia kata ada juga satu method dia orang pakai macam corset, like corset. Bukan bengkung per se lah, tapi macam untuk support dia punya lower abdomen. Yang itu kita panggil pelvic belt kan? So dia kata yang itu yes, based on study dia kata boleh improve functional capacity dengan reduce pain. Tapi post delivery tak ada, yang itu lebih kepada macam dia kata observation lah, pengalaman orang yang dah pernah pakai, dia orang rasa benda tu memudahkan pergerakan dengan boleh support kita punya abdomen macam tu. Sebab masa I berpantang dulu pun, katakanlah I berjalan tanpa orang kata ada that support pada bahagian pelvic, I rasa macam tak selesa, sangat tak selesa. Sangat tak selesa. Fida pakai bengkung tak? Pakai kadang-kadang. Sebab bila kita pregnant kan, perut kita kan macam dia besar kan. So bila mengelebih. Dia mengelebih. So bila kita jalan, kita rasa tak sedap. Dia macam betul. Macam tu. So bila pakai tu kita rasa kemas. Kita tak pakai apa-apa sebab kalau kita pakai nak kurus pun, kita makan macam-macam pun dia tak gemuk kan. So actually nak benda ni kemas lah sebenarnya. So bila badan buka je lah kan. Dia sebenarnya bengkung ni, I selalu bagi tahu kat customer, dia bukan untuk menguruskan badan. Tidak. Dia tidak boleh menguruskan badan, dia tidak boleh untuk mengempiskan perut. Kecuali disertakan dengan senaman. Sebab senaman tu plays a big role dalam pembentukan badan you dengan kesihatan. Senaman. Tapi orang kata apa, kebanyakan orang bila dekat bengkung untuk ramping, which is like totally wrong. So dia lebih kepada support system sahaja. Dia lebih kepada support system. Macam kita rasa macam bila nak berjalan kita rasa macam tak ada tergayak dengan perut. Orang kita boleh buat flip flop kan. Dan satu lagi, bila kita menyusu badan dalam keadaan kita berbengkung, kita rasa posture kita lebih elok kedudukan. Kita tak ada slouch. Kita tak sedar, kebanyakan ibu dia tak sedar bila dia menyusu badan, dia slouch badan dia. Lama-lama bengkok dan dia akan start sakit belakang, sakit bahu. Dan dia akan pelik, kenapa sakit bahu dalam pantang? Bila I tengok balik cara menyusu, okay, no wonder. Position you yang menyebabkan lama-kelamaan you dah start aching all over the place, especially bahagian pinggang dengan bahu. Kedudukan posture badan you bila you menyusu baby. Okay, dia tak sedar. So bila kita pakai bengkung, we are in a position that nak tak nak you kena duduk macam ni. It helps you to be in the right position supaya penjagaan tulang belakang you elok.
Cantik. So itu sahaja. Okay. So tak ada istilah kata pakai bengkung boleh slimming. That comes with another practice. Yang kan? macam urut-urut tu kan, setengah orang kena urut sampai 3 hari tu. Tu actually sebenarnya untuk apa sebenarnya? Okay, bila kita dalam labor room, okay, banyak tenaga yang kita habiskan. Tenaga kita habiskan dari segi apa? Kita sakit kita tu, okay, dengan contraction kita, dengan menerannya apa semua kan. Itu belum lagi kalau ada complication yang mana contraction dia lama sampai dia jadi letih satu badan. Dan itu akan menyebabkan keletihan kepada all the urat, the muscle apa benda semua. Okay, jadi bila selesai sahaja bersalin, dia akan start lemah. Okay, badan dalam keadaan yang sangat orang kata apa, very orang kata all tired. Okay, jadi urut ni selalunya orang buat kenapa 3 hari. So kita kenapa 3 hari Okay, kenapa 3 hari? Sebab bila tukang urut datang, dia akan urut hari pertama tu dia hanya akan more pada usapan sahaja. Dia tak akan betul-betul ngurut. Dia lebih kepada melembutkan saraf-saraf, urat-urat apa supaya tak terkejut. Okay, this macam more pada belayan hari pertama. So orang yang tak faham style lah. Ya, aromaterapi jenis you pergi ke spa untuk nak relax after a long tiring day. Dia lebih kepada macam pada hari yang pertama. So orang yang tak faham ni, dia akan kata, apa ni I dah panggil tukang urut, boleh pula dia main sapu-sapu macam tu je badan. I senyum je. I kata okay. So hari yang kedua, mulalah dia akan target certain area yang mana orang kata dalam keadaan yang letih, dalam keadaan yang urat dia tegang. Okay, tapi dia tak akan buat secara kasar. Lebih kepada dia macam dia akan start mengurut, tapi ngurut yang dalam keadaan yang very soft, okay. Tak terkejutkan badan. Ibu pun lebih pada rasa selesa daripada rasa sakit. Itu sebenarnya urut yang cantik, yang betul. Hari yang ketiga barulah dia buat full urutan. Itu pun bukan itu pun tidak menimbulkan kesakitan pada ibu. Kalau ibu tu dia start rasa sakit itu ini pun semua, sepatutnya tak terjadi pun waktu tu. Sepatutnya tak terjadi. Dan sangat membimbangkan bila kita ada terapis-terapis atau tukang urut yang memang satu tak bertauliah dan satu lagi dia jadi macam jumping stone untuk dia, daripada kerja lain terus ke tukang urut tanpa mendapat orang kata ilmu urutan yang sebenar. Sebab urut untuk orang yang berpantang lain, urut untuk orang yang cedera macam lain, untuk fisio lain apa semua. So dia tak boleh main hentam macam tu. Tapi kebanyakannya ibu kadang-kadang dia tak selidik latar belakang tukang urut tu semua. So bila urut, kenapa lepas urut sakit lagi badan? So yang itu agak membahayakan sebenarnya. So sebenarnya kalau macam dekat overseas dia panggil yang certified punya massager kan? Betul. Jadi kalau tak urut tu pun tak apa sebenarnya. Macam bukan benda tu wajib lah. Tak apa. Tapi kita kena ingat. Sebab tu dia cakap. Macam kalau macam kita bagi contoh macam ni lah. Macam atlet kan kalau dia cedera ke kan, kaki terseliu ke, lutut seliu kan. Cedera. Kalau dia cedera ke apa, sekejap je dia baik. Sebabnya dia orang ada urut yang special. Sport therapy dia special macam tu. Betul. Betul. Yang Betul. Macam tu juga. Membantu ibu inilah yang dalam berpantang ni sebenarnya. Tak urut tak apa, tapi benda tu lebih membantu. Sebab mana cakap lah. Tak urut tak apa. And then you kena rehat. Rehat sebenarnya macam you duduk kat spa tu kan, rehat sebenarnya. Ya, tapi kalau you urut, dalam keadaan you sakit, lepas tu lagi bertambah sakit selepas diurut, I rasa macam it doesn't fit the purpose. It doesn't fit the purpose. Sebab banyak sebenarnya Anna nak kena betulkan tanggapan-tanggapan orang. Dia rasa macam wajib kena urut, wajib kena ni, wajib kena tu, tanpa dia tahu kenapa dia kena buat. So for me, you kena tahu dulu. You kata you nak berbengkung. I tanya you bersalin Caesar ke normal? Dia kata Caesar. Okay, kalau Caesar, you bagi masa sikit kalau nak berbengkung pun. Buatnya dalam tu
orang kata dalam keadaan luka tu tak berapa dak cantik, tiba-tiba dia jadi jangkitan. Sebab apa, kain yang you pakai tu dengan tak basuh ke apa ke, semua dengan berpeluh. Berpeluh. Jadi you jangan follow buta-buta tanpa you tahu kenapa you kena buat. Yes, betul. So kalau nak berpantang pun kena dengan ilmu. Kena ada ilmu juga. Sebab tu bila orang datang nak cari bengkung, orang datang nak cari kita set pantang semua, I akan tanya ibu tu. Dia akan macam pelik, kenapa puan tanya banyak sangat? Cakap I kena tahu. Buat apa you beli set pantang yang beratus dengan dalam tu ada sampai 10 ke 12 jenis item, sedangkan you tak pandai nak guna, you tak tahu nak guna. Dan you tak tahu kenapa you perlu guna. Tapi maksudnya dia dah jumpa Ana lah. Lepas tu Shopee je kan. Beli kat Lazada lagi masalah lah kan. Sebab itu kebanyakan bila datang je ke Mama Yazun, Ana akan cerita balik, okey, kenapa you amalkan ni. Kenapa pakai bengkung macam ni? Kita ada je berbagai jenis bengkung yang berbentuk korset, yang berbentuk tali, yang berbentuk zip. Untuk apa setiap satu tu? Dengan keadaan condition macam mana yang dia sesuai untuk pakai certain bengkung. So kena faham dan berapa lama nak kena pakai, macam mana penjagaan dia, cara pakai bengkung tu macam mana. Ada setengah orang dia pakai bengkung daripada atas turun ke bawah. Ya Allah, peranakan you lagi lah you makin push ke bawah. Orang nak ampung dia lagi push. Cakap, ingatkan pakai daripada atas ke bawah. Cakap So bila dia pakai pun dalam keadaan yang salah macam ni, dia akan menyakitkan diri dia dan membahayakan diri dia. Boleh menyebabkan bleeding. Dan bila dia pakai dalam keadaan yang terlampau lama, badan boleh jadi macam kata apa, blood circulation kita jadi tak cantik tau. Bila dia wrap up sangat dalam mungkin sampai sekerat hari dia tak buka-buka, that's where the problem comes. In fact, kalau dari segi perubatan pun, kalau syarat untuk pakai bengkung ke apa, sebab kalau tanya doktor pun, we have no, kita not against that lah. Tapi kena tahu bahawa cara pakai pun jangan terlampau ketat, sebab benda tu boleh kacau circulation. Lepas tu tak promote healing process lah kalau ikutkan. Yes. Daripada nak heal jadi benda lain pula. Sebab apa kata, sebenarnya bila orang sebut berpantang ni, for me purpose-nya adalah untuk nak kata membantu pengaliran darah yang cantik. Pengaliran darah tu. So macam mana you nak make sure pengaliran darah you cantik? Ikutlah fahaman masing-masing. Ada setengah negara dia kata dia pakai hot water bag. Ada setengah dia pakai bertungku, ada setengah dia duduk atas tilam yang boleh panaskan diri dia for blood circulation. Macam-macam cara, tapi it fits to one purpose, which is untuk nak menjaga blood circulation you. So bila blood circulation you bagus, you nak menyusu badan pun dalam keadaan yang tak banyak masalah, susu flow pun cantik, badan you pun rasa ringan, sedap. Lepas tu you punya pembuangan pun cantik. Lepas tu satu lagi masalah ibu-ibu bila dalam pantang is deep vein thrombosis. So yang tu mungkin you boleh cerita sikit on that. Terlalu lama tak bergerak, sebab that's why orang kata kalau misal kata not necessarily resting tu, you tak buat apa-apa. You are still resting sebab dia biasanya pantang ni bila dari segi modern punya approach, what we try to say is the mother dah baru melepasi satu situasi event yang memberi stres pada badan dan juga emosi. So dia need recovery period which is will take up to 6 to 8 weeks. Betul lah, masa kita confinement kan 2 months kan biasanya. So 6 to 8 weeks untuk fully recovered for the mother to gain back badan dia seperti masa dia sebelum dia pregnant. In fact, dia punya rahim dia pun nak return kepada saiz yang normal tu pun it will take up to 6 to 8 weeks. So termasuklah secara fizikal, tak masuk emosi lagi. So time berpantang ni adalah waktu untuk mak-mak ni having dia punya me time. Bukanlah kita fikir macam berpantang tapi dia kena paksa susu anak, tukar pampers anak apa semua, tak. Kan, kena ada support daripada
family juga. Family keliling. So bila masalah-masalah yang timbul waktu dalam pantang ni, satu is dia punya mental health dia, satu is dia punya physical conditioning yang betul tak berapa nak pulih lagi. Okay, kalau orang kata 5-6 kali beranak pun 5-6 kali pengalaman yang berbeza you akan lalui. Tak akan sama. Ada contraction yang cepat, ada contraction yang lama, ada yang berhari-hari, ada yang lewat hari. Macam my case is that 7 anak semua kena induce. Jadi tak kerti-kerti nak keluar on the day. Oh, 7 kena induce? So suka dia punya dalam. Dia punya 7 kali induce tu sampai tahap I boleh track bila I nak bersalin. I pula bagi tahu doktor, I rasa dalam sejam lagi I boleh bersalin dah. Are you sure? Yes, I'm sure. I pula yang track. Dah tahu dah. Bila dia kata, okay Ana kita induce pukul ni, I macam, kejap doktor boleh tak kita you induce dalam 1 jam lagi? Sebab dah tahu dah. Bila I rasa sakit dan bila I boleh ni. So 7 anak semua sama je. Bila once the induce je, I dah macam okay dah boleh, okay doktor tak boleh jalan ni, kena buat kena buat kali kedua. So ada certain anak yang 2 kali induce baru I macam okay dah rasa dah boleh masuk labor room. Senang kerja doktor tu patient bagi instruction je. So memang okay lah, kata alhamdulillah. So walaupun 7 induce tapi for me pengalaman yang orang kata rasa sakit tu memang sakit lah. Memang akan rasa sakit tapi sebab I tak ada pengalaman yang tiba-tiba you rasa sakit kat rumah lepas tu pergi hospital ni. I tak ada that kind of pengalaman. Memang kita serah diri dalam keadaan tak sakit. Okay, induce kan sekarang. Lain orang lain dia punya pengalaman. Pindah kau punya pengalaman. Satu vacuum. Lain ni macam slow sikit. Biasa. Vacuum kan? Vacuum. Kena vacuum Ada. Anak ketiga vacuum. Yang lain? Yang lain biasa kan? Vacuum sebab dah berhenti. Tapi betul lah. I see. Sebab tu cakap walaupun orang kata kalau bila pregnant lagi you tak akan tahu, you tak boleh nak orang kata apa? Nak expect what to happen. Macam-macam boleh berlaku. So I do have complications juga bila kita teran baby masuk balik. Teran dia masuk balik. Rupanya terbelit 2 kali kat leher dia. Apa sains Vida? Lupalah. Ada sains nama dia. Bukan yang keluar masuk balik tu. Tapi itu kalau untuk large baby kan shoulder dystocia ke apa entah. Tapi bila doktor check balik rupanya cord terbelit 2 kali terbelit. So macam dia kena pusingkan dulu baby, dia baru keluarkan. Baru boleh tarik. I boleh teran, lepas tu bila tak boleh kan, I sampai boleh stop macam, doktor apa saya tak boleh keluar-keluar lagi. Tak apa nanti. Relax je. Tapi my best. Satu lagi yang paling familiar orang mesti kata, kalau orang dulu lah kan, mama atau nenek tu macam kata tak boleh bergerak banyak sangat, tak boleh ni sangat, kena jaga dia elok, nanti bentan. Biasa tak dengar bentan. Sebenarnya bentan tu orang takut pun. Bentan tu apa? Bentan tu apa, I said dia lebih kepada saraf bila ada satu macam kejutan pada badan dia. Biasanya bentan dia tak jadi saja. Dia mesti tersilap apabila dalam keadaan you terlanggar sesuatu, you cederakan. You cederakan urat saraf you tu. Sebab tu orang kata macam contoh, tak boleh langgar ibu jari tu, jaga baik-baik. Jangan langgar ibu jari tu. So orang macam, untuk kebanyakan orang dia tak boleh relate apa kata ibu jari dengan bleeding. Ibu jari kaki. Ibu jari kaki. Dengan macam kenapa kalau terlanggar tu boleh menyebabkan bleeding. Dulu I pun macam apa kaitan so rupanya dia macam apa tu, dia ada macam urat yang boleh, dia memang urat yang sambung terus kepada bahagian kita punya peranakan. Dia lalu dekat bahagian macam tepi. ilmu refleksologi lah kot. Okey, urat tu dia akan lalu di celah peha, sampai ke kawasan ke peranakan. So benda tu ialah urat-urat kita kan bersambung. So it's interrelated. Jadi
ada urat-urat yang memang kaitan dengan rahim kita, kita kesihatan rahim kita. Dan orang-orang dulu tu dia tahu urat mana yang pada sini, urat mana lagi untuk satu orang dulu dia lebih pada macam pengalaman kan, bila terlanggar ibu jari, oh bleeding, bila terlanggar, so tak boleh, bentan. Jadi so macam kita fahaman kita daripada sensitif yang tak reti nak explain. Tapi bila I tanya fisio, yang orang-orang yang buat fisio ni, dia akan cakap memang betul lah, memang ada urat memang yang bersambung terus pada peranakan. Jadi urat tu pula memang terletaknya di bahagian ibu jari. Macam, okay, now I see. Tapi tidaklah bila you terlanggar terus, bleeding terus, tidak. Dia mengikut condition ibu tu juga. Ini janganlah you panik tak tentu pasal. So kecederaan lah basically. Kecederaan pada saraf. Okay. Dan bila bleeding berlaku, dan selalu orang yang kena bentan ataupun kita kata bentan lah, biasa bentan ataupun rengat, darah rengat ni, biasanya jari, tangan dan kaki akan rasa sejuk, rasa macam kebas-kebas macam tu. So for me it's normal, sebab kalau ikutkan secara saintifik pun, kalau macam body kita dalam keadaan macam, kalau contoh kita ada bleeding waktu tu, ibu yang lepas bersalin dia bleeding, body kita dia nak protect bahagian jantung dan otak, so jadi banyak darah yang akan ke situ dulu. Jadi pada bahagian kaki, dia constricted. Jadi pada kaki dan tangan dia akan kuranglah pengaliran darah dekat situ. Jadi sebab tu tiba-tiba darah boleh kita rasa kaki dan tangan tu rasa sejuk, seram sejuk yang kita panggil bentan tu. Dan ibu akan rasa macam nak demam, dia rasa macam nak pitam mata, lemah macam tu, sebab memang orang kata Allah jadikan terjadi sahaja kecederaan pada badan, iaitu macam contoh untuk ibu ni bleeding, automatik jantung dan otak memang dilindungi dulu. Jadi pada waktu vital organ betul. So part yang lain, bila kita sentuh ibu yang tengah bleeding, dia sentuh tangan, dia sentuh kaki dia, memang confirm dia akan rasa sejuk. Kita rasa sejuk ni. So waktu tu lah yang ada certain peralatan lah yang kita guna untuk nak make sure pengaliran darah tu lancar semula. Actually dari segi saintifik pun ada, dalam 25 to 50%, 25 to 50% mak-mak ni akan shivering. Kesejukan. So it's normal kan? It will go off by itself lah within 1 or 2 days macam tu. Sebab Anna pernah terbaca juga bahawa bila baby keluar saja, secara automatik akan berlaku contraction, macam rahim akan mula mengecut kan. Rahim akan mula mengecut dan dia akan tutup rongga-rongga ataupun laluan yang darah biasanya tu. Laluan darah yang biasanya dia akan sampai ke uri, ke plasenta tu. Jadi waktu itu masa itulah mungkin berlaku bleeding, banyak darah hilang. So that's the purpose of skin to skin baby to mother. Lepas sebab dia nak promote the first lactation, so that boleh rembeskan oxytocin. So oxytocin itu sendiri akan kecutkan rahim dan stop the bleeding. Betul. So kalau zaman sekarang ni kita ada all this medication untuk nak orang kata stop the bleeding juga kan. Kalau dulu memang tak ada. So dulu ni orang lebih kepada dia akan buat urutan lah pada bahagian perut tu untuk nak make sure orang kata rahim terkecut. Rahim terkecut. So itu cakap beza dulu dan sekarang ni disebabkan kekurangan peralatan perubatan. Jadi janganlah kita pula ikut 100%. Orang kata buta-buta disebabkan nenek I guna cara macam ni, so I kena ikut juga. Kan? So kena tengok peredaran zaman lah. Jadi masa mengandung masa mengandung tu memang badan kita, hormon kita berbeza kan. Masa hormon estrogen, kita kan dah naik kan untuk maintain kita pregnancy, untuk prepare pada kita gitu. So rahim kita ni daripada saiz macam lebih kurang satu genggam ni lah orang kita panggil kan. So dia membesar lebih kurang 10 kali ganda. So once dia dah deliver kan, so rahim tu dah tergang tu, dia kecil tu dia akan ambil masa lah
So kalau kita tak rehat ke, maksudnya tak berpantang pun, dia akan kecil juga secara semula jadi macam tu. Tapi biasanya pantang ni nak rehat basically. So selain daripada fizikal, macam yang cakap tadi, kita rehatkan, kita bagi rahim kita pulih sepenuhnya kan, memang lebih kurang 6 hingga 8 minggu macam tu. So badan kita masa-masa kita berehat sepenuhnya. Lepas tu yang penting sekali tu mental kita rehat sepenuhnya kan. Ibu-ibu patah kan dia penat kan, dia semua pagi-pagi. So what happen kalau kita tak rehat sepenuhnya? Basically dari segi mental ni lah. Biasanya yang kita kata kita tak rehat baby blues lah, postpartum not just postpartum depression. Postpartum depression ni memang satu keadaan yang for me I would say worrying lah. Sebab kalau ikutkan out of 10 I would say 6 out of 10 memang akan mengalami postpartum depression ni. Dan kalau yang first tu postpartum baby blues tu because of the sudden drop of the hormone. Betul. Tu biasanya lepas seminggu dia akan back to dia punya usual self. Yang tu tak apalah, tapi yang tak back to usual self ni biasanya kita akan nampak banyak risk factor lain. Contoh tak cukup family support, financial punya support, lepas tu dah ada background dah pernah ada background stressful event sebelum ni ataupun multiple twins pregnancy, banyak benda nak kena nak jaga kan. The severity of it is postpartum psychosis lah. Itu yang sampai dengar suara apa semua tu kan. Dia hallucinate dan tapi for me sebenarnya tanda-tanda postpartum ni sebenarnya boleh dilihat seawal dia dalam keadaan dia pregnant lagi. Dah ada dah sebenarnya. Kalau perasan dia tak datang tiba-tiba. Dia mesti datang disebabkan pengalaman silam dia ataupun apa yang terjadi waktu pregnancy dia. Dia akan relate, dia akan bersambung benda unsolved matters yang orang kata apa, kita tak settle waktu tu. Ada benda yang dia macam hold grudge ataupun ada benda yang tak settle masa dia pregnant. Lepas tu bila benda tu tak leads to positive thinking, problem pula dengan penyusuan lagilah menyebabkan dia stres kan. So lagilah dia depressed. Sebab waktu fasa penyusuan ni adalah fasa yang akan memberi satu trauma pada ibu. Disebabkan waktu breastfeeding ni lah akan adanya bengkak lah, ada yang lead kepada mastitis lah, ada yang demam, ada yang crack nipple yang teruk, macam-macam. So memberi satu trauma pada ibu. Dan ini pun efek emosi juga. Second, trauma dia waktu dia dalam labor. Yes. Okay, kadang-kadang jahitan yang panjang, yang teruk, contraction yang sangat teruk bagi dia. Pengalaman dalam labor room tu yang agak kena vacuum ya Fidah. Menakutkan ya. Okay, so itu yang kedua. And then yang ketiganya, unsettled ataupun unsolved matters daripada start dia pregnant ataupun sebelum pregnant lagi. So benda tiga-tiga ni bila dia lalui dan dia tak ada cara untuk dia solve, tak ada cara untuk dia selesaikan, dia akan lead kepada stage di mana dia akan efek keseluruhan. Efek dengan dia punya perhubungan dia, efek dia dengan baby, efek pada kesihatan diri dia. Dia akan relate sampai bila orang tanya what is wrong with you, dia tak tahu apa benda what is wrong with her. Sebab it's all jumbled up. So macam mana husband or a spouse tu nak tahu this is the dangerous sign that dia dah sepatutnya dibawa untuk jumpa dengan doktor? My first thing is that hal yang berkaitan tentang persediaan atau persiapan sewaktu ke awal kehamilan ataupun waktu berpantang. For me, I wajibkan the husband tu tahu serba-serbi first of all. So bila husband kekurangan ilmu, yang duk baca buku, yang duk tengok artikel, yang duk Google, yang duk
menuntut ilmu sana sini tentang preparation ini semua is the wife. Tapi the husband macam okay. So sekarang ni ilmu tu ada pada wife, tetapi bila the husband dia tak boleh nak relate apa yang dia perlu buat, so that is where it goes wrong, the wife cannot communicate. Okay, sebab husband dia sebesar tak tahu. Macam, you tahu tak apa ni. Benda tu, you tahu tak kena? Tak tahu. Semua tak tahu, tak tahu. So satu is ilmu. Husband and wife wajib dua-dua kena mendalami that one. Sebab kalau you nak suruh husband tu faham, dia tak boleh nak faham tanpa dia ada ilmu. Kalau akan contohnya wife dia depression, tiba you panggil, you kena faham your wife. Nak faham macam mana? Dia tak tahu. So salah dia kat mana? Salahnya apabila awal-awal waktu kehamilan tu the wife yang beria-ria belajar, wife yang beria-ria ambil ilmu, tapi the husband macam okay, tugas I azan, lepas tu okay, I prepare lah apa-apa yang patut, prepare barang-barang je. You rehat je kan, apa susah. Kan. So bila husband hanya tahu sekadar yang basic sahaja, itu pun yang dah boleh membuatkan keadaan huru-hara waktu ibu tu berpantang. Jadi kalau kita nak nasihatkan tentang support system ni, adakah support system tu betul-betul equip dengan ilmu yang betul, yang orang kata apa, yang lengkap. Kalau dia tak ada ilmu tu, I cakap seriously tak boleh. Memang tak boleh nak bantu pun sebenarnya. So for the mother herself, if let's say you dah tahu kan, you know yourself, you dah tahu your husband tak boleh nak bagi support, kena make sure you know the dangerous sign in you. Kalau you dah start rasa hopeless, menangis for unnecessary reason, lepas tu rasa macam you are reaching for help tapi tak tahu nak cari kat mana, that's where you need to speak out. Betul. You need to see the doctor. Kalau husband tak boleh, takkan you tak ada like your parents, your siblings, or whoever is like closest to you yang you rasa you boleh reach out dulu. So let them know, let them see those signs. Bila ada tanda-tanda tu, okay, bawa terus pergi jumpa doktor. So tu cakap, besides the husband, siapa yang you rasa, sebab I kalau tanya customer siapa yang akan jaga you dalam pantang, I need to know that. Kalau dia kata mak saya, lepas tu adik saya, okay. So maknanya when they come for the consultation dekat kedai pun, I akan minta at least the adik ataupun the mother datang juga. Kan. Sebab dia orang yang akan menjaga. Sebab tu bila I cakap di Mama Yaya kita ada sesi consultation ni, special ni dekat mana, sebab I perlukan siapa yang akan bersama dengan ibu tu waktu dalam pantang, hadir sekali. Supaya dia faham apa yang nak kena buat, apa yang nak kena hadapi, apa yang nak kena prepare. Sama macam budak kecil sakit lah. Kita akan tanya siapa yang jaga dia, dekat nursery ke dekat mak. No point kalau ibu tu datang, yang tengah pregnant datang, okay puan saya nak tahu tentang ni. No point I cerita kat dia seorang, sebab bila you dalam pantang, you tak boleh nak jaga diri you totally. So you need that backup. So bawa backup you, datang sekali. Alright, kalau husband you rasa tak boleh nanti, okay, bawa siapa-siapa yang akan jaga you dalam pantang. So itu yang for me is like, bila orang kata support system yang elok, support system yang boleh bantu you, these are the person, the people yang tahu ilmu sedikit tentang macam mana nak handle jika something happens to you mentally and physically. Itu yang penting, sebab sekarang ni ramai orang tak tahu. Tahu-tahu dia kata kenapa wife saya berubah. Macam tanya gitu pula. Tanya datang ke Maya Kak, kenapa wife saya macam tak macam dulu. I was like kan. I pun tak kena wife dulu macam mana. So dia pun kena tahulah. So bila dia tanya kenapa wife saya berubah, then you know lah, kita akan explain dekat dia, tanda-tanda orang yang ada depression is this. Then if you see that your wife ada these symptoms, tak payahlah tunggu lama-lama, bawa je jumpa doktor. Ya. Doktor kat mana? Doktor mana-mana pun boleh, klinik pun boleh.
doktor mana-mana yang you ni lah, you biasa, you dah orang kata fond of apa benda semua. Pergi klinik Nur Hijrah pun boleh. Klinik Nur Hijrah. Kalau kita rasa perlu refer, kita akan refer kepada psikiatri. Sekejap ada orang ketuk pintu. Sekejap. Okay. Line ni tak berapa, line clear tak Fida? Line clear Ke kat sini. tersekat-sekat? Okay, line. Sebab gambar. Occasionally dia akan lambat sikit lah. So spouse ni, husband ni kena tahu tau. Actually benda ni real tau. It's not wife dia tu macam alah penat lah, malas dengan anak lah, dengan dia lah. No, it's real thing sebenarnya. Setengah orang kata tak apa, lawan je, walaupun tak boleh solat, you zikir banyak-banyak, semua tu. Yes, memang buat all that kind of pandang, zikir lah, minta doa, everything kau walaupun tak boleh solat. Tapi sebenarnya dia perlu some help sebenarnya. Sebab ada juga yang patient yang cakap dia try dengar sound everything kan, tapi orang kata tak apa, itulah mana perasaan, okay you boleh lawan, actually sebenarnya dia need help sebenarnya. So kena bawa lah jumpa doktor. Kan? Anak. Betul. So I say it's more on awareness lah. Macam ramai lagi belum ada that awareness. Betapa pentingnya to look for those small signs yang boleh lead kepada something yang dangerous. Waktu ibu tu dalam keadaan mengandung dan berpantang. So awareness ni pun sebenarnya easy lah. In fact kalau orang yang depressed pun actually dia tak sedar dia depressed. For some reason dia kata kenapa aku macam dia menangis tapi dia tak tahu sebab apa. So in denial. In denial satu, ataupun dia pun tak tahu where to reach for help. Macam tu. So tugas-tugas ni lah macam orang-orang yang macam Anna ataupun among the doctors. So kenapa ada bunyi tu? Tiba-tiba je kita punya ni muncul. So basically pantang ni kita summarize lah pantang ni pun dah nak dekat 1 jam kot kita bersiaran. Dia sebenarnya pantang ni memang kata banyak nak bercakap. So reason kita pilih topik ni sebab ialah through the social media kita pun ada baca ibu-ibu ada yang depressed sampai commit suicide apa semua. So kita nak create awareness lah. Basically pantang ni adalah time for mother untuk recover her body physically and mentally. So not just simply pantang untuk rehat, menyusukan anak, tak. It's more than that lah. Okay. Dan so, orang sekeliling pun perlu aware lah tentang tak apa dia? Pantang moden ke pantang tradisional tak ada istilah. Yang penting adalah tak ada. Kita fizikal. Apa-apa yang buat jangan memudaratkan diri sendiri. Everything yang you buat tu kena tahu benda actually kenapa. So macam dulu salah satu tu pakai baju panjang kan, sekarang ni macam tak boleh relate lah, dah panas macam ni kan, macam tu. So actually jangan memudaratkan diri tu, and then kalau ada problem you help for somebody. Betul. So for me kalau orang tanya kalau itu tak wajib, ini tak wajib semua, dan kenapa dekat pasaran ada jual pilis, ada jual boreh, ada jual parang, benda semua tu. It's for me macam ni lah, dia adalah orang kata apa, produk-produk yang membantu. Membantu untuk beri you lebih keselesaan, beri you lebih orang kata apa, rasa sihat. Okay, bila sesuatu item tu atau produk you kena dengan you. Okay, macam contoh, kita tahu kalau kita nak cuci muka, basic essential adalah ni contohnya. Tapi ada essence lah, ada cream lah, ada itulah, ada so itu adalah tambahan jika you nak. Jika you nak pakai, then you pakai lah. Dia tak ada istilah macam kalau tak pakai pilis tak boleh kena pakai tak sebenarnya. So you kena tahu yang kata untuk nak recap semula, barang-barang pantang tak diwajibkan untuk ibu dapatkan semua, tetapi
dia lebih kepada orang kata beri you orang kata apa tambahan ataupun support sahaja. Jadi itu terpulang kepada ibu tu sendiri. Okey, tak ada siapa yang boleh kata benda ni wajib, benda tu ni apa benda semua tak. Okey, jadi kalau ibu tu rasa dia tak selesa untuk nak rasa badan dia all this rasa sticky lah benda semua kan, dan tak payahlah buat apa you nak rasa macam stres, seksa dalam pantang. So itu bukan pantang namanya. Sama lah kalau misal kata ada mak-mak yang tanya doktor, perlu ke saya pakai tu, perlu ke saya pakai ni, perlu ke saya makan tu, perlu ke saya makan herba ke benda. Jawapan doktor biasa standard. If you ask me regarding ada clinical trials ke apa, tak ada. Tapi as long as benda tu natural and your body tidak, benda tu tak memudaratkan your body, then it's okay for you selagi tak harmful. It's okay for you to take it. Contoh bukan apa, kadang-kadang ada certain tu dia tanya pasal ubat-ubatan, sensei macam tu kan. Yang itu kita orang tak boleh bagi garanti lah sebab kadang-kadang ada certain yang dah diproses, bukan yang natural yang herbal yang dah diproses. Yes, yang dah diproses tu kadang-kadang kita tak tahu yang ada hidden ingredient yang toxic to the body. Betul. So for the doctors kita akan cakap ambil benda as long as benda tu natural and your body can cope with it, go ahead. No problem. Betul. Jadi for me, you jangan rasa you rasa tersiksa waktu you dalam pantang. Kalau you start rasa macam tu, then ditch off. Itu je. Senang. Tak payah nak hold on to it sebab kalau orang kata kena ni. Kan? Kalau orang kata macam kalau you tanya I cara I berpantang, I akan bertungku. So awal subuh-subuh I dah bertungku dah. So dia orang kata sanggup ni. I rasa gembira, I rasa puas hati. I rasa happy. So I mean that's why I pergi. Tapi kalau orang yang dengar macam ya Allah renyahnya lah tu, you bengkong pula, lepas tu you pakai tu pakai ni I rasa happy. So macam I rasa that is my therapy doing it. Selama ni I dah sibuk. I daripada pagi sampai ke malam kadang-kadang ni macam kadang-kadang malam dengan kelas dengan itu ni, tapi bila I dapat berpantang I macam I boleh tengok kuku I boleh tengok my skin, I boleh tengok make sure my body dah boleh balik ke asal benda semua. So these are the products, these are the things that I need untuk nak make sure that I go back to kata apa my old self. So I'm happy with it. So I am doing this voluntarily. Okay. Itu je yang alright. So begitulah. Jadi janganlah rasa bersalah kalau tak rasa macam kalau you rasa macam you tak ikut prosedur berpantang yang orang kata traditional ni. Gitu. Okay, so kata-kata penamat, anything? So kata-kata penamatnya semoga kita punya session ni akan ada orang kata apa manfaat juga pada yang mendengar. Yang mana yang elok ambil, yang mana yang tak elok tak perlu ambil. Dan untuk like further explanation ataupun nak tahu lanjut tentang hal yang berkaitan berpantang ni semua, boleh datang ke Mamaya Zone Baby Shop Section 15 Bangi. Dan jika yang berkaitan tentang orang kata apa medical ni boleh terus perubatan boleh terus berjumpa dengan Dr. Afidah dengan Dr. Nujaima di Klinik Nur Hijrah. Ya, betul. Ataupun home visit kan, home visit you all ni home visit pun boleh. Dia orang pun tak berani panggil doktor tentang COVID ni. Home visit kan, Selangor tengah tinggi sekarang ni. Okay, so nanti kita akan share dekat, kalau Klinik Nur Hijrah kita akan share dekat page klinik dan juga Facebook group Ibu dan Anak Sihat lah. InsyaAllah. Untuk next week kita rehat dulu kot Fida, nak memberi peluang 10 malam terakhir. Yes. 10 malam terakhir kan. Pecutan 10 malam terakhir. Menghabiskan bacaan semua. Yes, terima kasih, thank you Ana. for the invitation. Selepas ni kita tuntut ilmu cara nak buat live yang proper untuk 3 orang ya. Okay, kelakar lah orang. Tapi tak apa, great session. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye. Boleh ikut.